Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Hari ini kita boleh melihat sahabat-sahabat semua bagaimana parti PAS ini semakin sombong dan ego dan angkuh sahabat-sahabat semua. Hanya kerana baru-baru ini menang di PRK Kemaman, mereka seakan-akan sudah menjadi abang long kepada Perikatan Nasional. Dan ada pula calon Perdana Menteri daripada parti mereka. Taqiyuddin juga berkata hari ini katanya prestasi terbaik PAS ketika ini ketika era presidennya iaitu Hadi Awang yang kita tahu menang pun dengan hasutan, dengan fitnah-fitnah dan penunggangan agama yang paling melampau dalam negara kita sejak beberapa tahun ini, sahabat-sahabat semua. Itulah yang mereka banggakan hari ini. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu kesombongan, kononnya prestasi terbaik parti PAS, parti ajaran sesat, kata Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan kita untuk menonton pencerahan daripada Brother Iswardi ini. Kenapa? Ini membawa saya kepada poin berkenaan dengan Hadi. Kan, berkenaan dengan Hadi kalau kita tengok. Ada yang kata bahawa sebenarnya kenapa nak kena tukar? Kenapa nak kena tukar PAS? Kena tukar kepimpinan Hadi Awang? Dia persoalkan lagi saya, kenapa nak tukarkan Hadi Awang sedangkan prestasi Hadi Awang terbaik? Kita baca Taqiyuddin, PAS catat prestasi terbaik di bawah pimpinan Hadi. PAS menganggap pencapaian mereka di bawah Hadi adalah yang terbaik pernah dicatat parti itu berbanding tokoh lain sebelumnya. Justru itu, Susah Agung PAS tidak ada sebab mengapa parti itu menukar pimpinannya seperti dicadangkan oleh DAP. Lim Kit Siang semalam. Baik. Saya agree. Saya agree bahawa di bawah kepimpinan Hadi sebenarnya PAS telah mencapai satu pinnacle, satu keadaan di mana mereka menang kerusi dalam jumlah yang banyak. Nah, adakah kerana PAS itu telah berjaya dan matang di dalam politiknya sehingga berjaya memenangi hati rakyat? Jawapan dia tidak. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Bukan sebab itu. Bukan sebab karismanya Hadi Awang, bukan sebab hebatnya PAS dan perjuangan dia, bukan. Dia sebenarnya macam ni, saya ceritakan. Kelebihan Hadi Awang adalah, saya summarizekan dalam satu frasa. Dia adalah seorang yang tidak takut menggunakan satu perkataan satu falsafah yang saya namakan sebagai matlamat menghalalkan cara. Ini Hadi Awang. Saya boleh katakan Hadi Awang adalah seorang pemimpin yang tidak takut menggunakan satu falsafah Niccolo Machiavelli di dalam buku The Prince, The Ends Justify the Means. Matlamat menghalalkan cara. Bagi Hadi Awang, yang penting kita kerajaan, yang penting kita menang. Bagaimana kita menang itu tidak penting. Saya bagi contoh, pada tahun 1980-an, beliau boleh mengeluarkan satu fatwa mengatakan politik suku, agama suku itu adalah kafir. Dan UMNO itu mengamalkan politik suku, agama suku. Dia tak kata UMNO itu kafir. Tetapi kenyataan tersebut, bila direlate dengan UMNO, orang boleh buat conclusion. Matlamat menghalalkan cara. Berlaku peristiwa memali. Matlamat menghalalkan cara. Kemudian kita dapat lihat, years later, bila arwah Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz menjadi presiden, pada tahun 2008 lagi, bila menang 5 negeri, unified government adalah saranan daripada siapa? Adalah idea daripada siapa? Daripada Hadi Awang. Pada waktu itu sudah ada ura-ura supaya PAS bergabung dengan UMNO. Sedangkan pada waktu itu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR pada waktu itu. Tetapi sudah ada movement untuk supaya PAS menarik sokongan daripada PR dan mula menyokong UMNO di negeri-negeri seperti Perak. Negeri seperti Perak pada waktu itu. Antara yang termasuklah negeri Selangor dan sebagainya. Tetapi perkara itu tidak berlaku kerana presiden, bukan presiden lah, tapi penaung dia masih lagi PAS pada waktu itu di bawah Tuan Guru Nik Aziz. Dan juga masa itu pimpinan-pimpinan seperti Mat Sabu, seperti Dr. Zul, Mujahid Yusof Rawa dan sebagainya. Yang sekarang ini berada di dalam amanah. Ustaz Ahmad Awang dan sebagainya sekarang ini berada di dalam amanah. Sehinggalah bila tuan-tuan 2015. Pada 2015, pada waktu itu meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz pada awal
Sedangkan unified government ni sudah cerita tu dah ada sebelum itu dah. Sampai Tuan Guru kata Tuan Guru Nik Aziz kata, siapa yang dah buat cerita aku ludah muka dia kata. Lebih kurang macam tu. Kita kena kerjasama dengan bukan puak tapi tim-tim kita ni, kita kena ada setia kawan. Meninggal sahaja Tuan Guru Nik Aziz pada awal 2015, hujung 2015 bila naik orang kata dia masih presiden, dia memang presiden. Tetapi masa tu Tuan Guru sebagai Mursyidul Am. Bila tak ada Tuan Guru, geng-geng amanah tertendang keluar. 2015 hujung, pecah Pakatan Rakyat. Tidak ada lagi Pakatan Rakyat pada waktu itu. PAS menarik diri dan akhirnya bekerjasama dengan UMNO. So matlamat menghalalkan cara. Dia bukan nak bekerja sama dengan UMNO tu sebab dia nak bekerjasama dengan UMNO. Bukan sebab Melayu, bukan sebab Islam. Tak. Sebab dia matlamat dia adalah untuk menang dan berkuasa. Cuma dia tak sangka bahawa pertandingan 3 penjuru itu, sebagaimana Rafizi kata dalam Invoke, sebenarnya bukan dalam kiraan kepala mereka, kalau 3 penjuru boleh menang. Rupanya 3 penjuru kalah. So pada tahun 2018, BN pun kalah, PAS pun kalah. Tetapi adakah Hadi Awang berpuas hati? Tidak. Perancangan terus dibuat untuk menjatuhkan lagi kerajaan. Sebenarnya syaratan 2020 tu bukan baru, bukan accidental. Dia sudah dibincangkan seawal 2018. Kenapa tuan-tuan? Antara pemain pada tahun 2018 adalah Azmin. Pemain 2020 yang menjatuhkan kerajaan adalah Azmin. Kita kena ingat pada tahun 2015, penubuhan amanah dan Pakatan Harapan 2016 yang menghalang penubuhan Pakatan Harapan, yang menolak penubuhan Pakatan Harapan, yang menidakkan penubuhan Pakatan Harapan, antaranya adalah Azmin Ali. Dan the gang lah. 25 orang menandatangani. Pada masa itu minta Kak Wan Azizah dipecat sebagai presiden kerana membelakangkan PAS. Rafizi kata, kita tak boleh bergantung lagi kepada PAS. Kita tak boleh rely kepada PAS. Azmin masih nak dengan PAS. So, bila dia naik dan akhirnya dia berjaya menyusup melalui Jalan Mahathir, dia merancang perancangan dengan PAS pada waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan. Dengan UMNO, dengan PAS, terutama dengan PAS. Sebab kalau kita kena faham, hubungan di antara Azmin dengan UMNO bukan melalui Azmin dengan UMNO sahaja. Dia melalui PAS. Dan akhirnya 2020 kerajaan tumbang. Malah Hadi sendiri mengeluarkan dalil mengatakan tebuk atap, dia kata. Tak salah tebuk atap. Sebab kerajaan ini kerajaan yang tak betul, kerajaan yang tak Islamik, kerajaan yang tak cukup Melayu. Maka tak salah kita mempertahan dan merampas negara untuk mengislamkan. Matlamat menghalalkan cara, betul? Sekali lagi akhirnya, bila berlaku mufakat nasional pada waktu itu, sebelum itu mufakat nasional, bila jatuh kerajaan, matlamat menghalalkan cara, UMNO dah lemah. Bila UMNO lemah, instead of bekerjasama dengan UMNO dan menyokong UMNO, disokong bersatu. Kita tengok PRN Melaka, PRN Johor. Pada waktu itu siapa lawan siapa tuan-tuan? Pakatan Harapan lawan Perikatan Nasional, lawan UMNO Barisan Nasional. So, Pakatan Harapan Perikatan Nasional pada waktu itu adalah bersatu dan juga PAS. So, di mana kesetiaan PAS pada UMNO? Sebenarnya PAS tidak pernah setia pada UMNO kerana Melayu, kerana Islam. Bukan. Dia yang penting, kesetiaan mereka adalah pada matlamat mereka. Asalkan capai matlamat mereka menjadi kerajaan, asal matlamat mereka mencapai mereka menjadi menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya, bagaimana cara mereka melakukan itu tidak penting. Adakah dengan cara khianat, adakah dengan cara sabotaj, adakah dengan cara nak jatuhkan kerajaan, dengan cara tebuk atap, itu tak penting. Yang penting mereka jadi kerajaan. Walaupun mandat rakyat tak mandat rakyat, lantaklah. Yang penting mereka jadi kerajaan. So akhirnya kita nampak sekarang ini cerita dia apa tuan-tuan? Masih lagi cerita nak tebuk atap. Kalau kita ingat, masih lagi cerita nak tebuk atap tuan-tuan. Sampai sekarang Hadi masih lagi bercerita nak tebuk atap. Jadi kesimpulan dia, apa yang saya nak cakapkan dekat sini? So, dakwaan mengatakan Hadi terbaik PAS di bawah Hadi, betul. Saya setuju. Tapi terbaik dia di bawah Hadi kerana Hadi sanggup
gunakan apa saja cara, termasuk cara mengkhianati, cara yang dilarang oleh Tuhan, oleh agama. Khianat, tuan-tuan. Cara khianat kawan, khianat bekerjasama dengan musuh untuk khianat kawan sendiri, tak apa, tebuk atap, tak apa. Yang penting matlamat mereka tercapai. Itu beza dengan Tuan Guru Nik Aziz. Beza dengan Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz, dia tak gunakan cara itu. Termasuk fitnah. Tuan Guru Haji Hadi ni dengan geng-geng dia, sanggup fitnah pun tak apa. Sebutkan akta hasutan pun tak apa. Janji matlamat mereka tercapai. Jadi disebabkan oleh ini, tuan-tuan, saya setuju bahawa kenyataan hari ini, bahawa di bawah Hadi memang antara yang terbaik adalah di bawah Hadi. Saya setuju dengan kenyataan itu. Cuma saya kata saya tambah sikit. Ia berlaku kerana Hadi adalah seorang yang sangat brutal. Kalau kita ingat Mahathir tu brutal dalam politik, tuan-tuan. Kita kena ingat, anak murid Mahathir adalah Hadi Awang. Hadi Awang pun lagi brutal. Tapi tak boleh lawan Tok Guru lah. Tok Guru dia sangat brutal. Hadi Awang tu lagi brutal. Beza dengan Mahathir ni dia buat kerja sendiri. Kita nampak dia yang buat. Hadi Awang dia tak buat, tuan-tuan. Dia tak buat nampak depan mata. Maksud saya, dia bawa belakang, orang lain yang ditonjolkan dekat depan. Saya bagi contoh macam ni. Timbul isu Samsuri jadi apa orang kata, ketua APN kan, ganti Hadi. Siapa jawab? Tuan Ibrahim Tuan Man jawab. Tuan Ibrahim Tuan Man yang jawab. Tak timbul siapa ketua APN walaupun PAS lebih besar. PAS mengakui parti itu lebih besar berbanding bersatu, namun berpendapat tidak perlu ditimbulkan siapa yang sepatutnya mengetuai APN. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, prinsip kerjasama parti dalam gabungan ialah mencapai kesepakatan sebelum membuat sebarang keputusan. Kata beliau. Sebelum ini pun tak ada pun perbincangan bersama dengan UMNO. So akhirnya tetap juga mereka berpisah dengan UMNO. Dan tak mustahil selepas ini mereka akan berpisah dengan PAS dan bergabung balik dengan UMNO kalau mereka nak. So poinnya dekat sini, kalau perasan dekat situ macam saya kata tadi, Hadi Awang tak buat statement. Orang lain buat statement. So itu kelebihan Hadi Awang lah. So kudos lah kepada dia, seorang yang pandai dalam politik tu. Bagi saya dia seorang yang bijak untuk mengatur neraca politik dia. Kan? Neraca politik dia. So bagi saya dia adalah seorang yang bijak dalam neraca tersebut dan kudos kepada dia lah. Cuma saya nak bagi tahu kepada geng-geng PN, jangan rasa macam ini adalah perjuangan suci. Ini adalah ulama yang memperjuangkan Islam. Tak. Ulama yang sebenar yang saya recognize, bagi saya seorang wali adalah Tuan Guru Nik Aziz. Dia seorang wali. Untuk saya nak menyebut Hadi ni, perkataan Tuan Guru pun bagi saya tak layak, tuan-tuan. Ustaz pun tak layak. Haji Hadi lah bagi saya. Dia ada ilmu agama? Ada. Saya tak mengakui. Saya tak mengatakan ilmu dia tu kurang. Tak. Tapi untuk sampai ke level Tuan Guru. Sebab bagi saya, kalau kita nak kira berilmu ni, tuan-tuan, iblis tu pun berilmu. Kalau nak kita banyak ilmu, iblis tu banyak ilmu, tuan-tuan. Lagi banyak ilmu daripada kita. Tapi kenapa dia dilaknat? Kerana sifat kesombongan dia. Kalau kita nak cerita, pengkhianatan dia. Terbaik itu dia sahabat semua. Satu pencerahan yang terbaik daripada Brother Iswardi. Dan apabila mendengar sahabat semua, saya juga setuju bahawa Presiden Lebay PAS ini memang sangat bijak bermain dengan politik kotor, hasutan, fitnah, menunggang agama dan sebagainya. Demi apa? Demi untuk mencapai matlamat mereka. Dengan apa cara sekalipun, itulah sebenarnya. Kerana itulah kehebatan. Kerana itulah dikatakan prestasi terbaik. Memang terbaik menfitnah, menghasut, menunggang sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.